Menelusuri trajektori Malaysia sebagai sebuah negara membangun dinamik di ambang negara maju, pemerkasaan inovasi diiktiraf sebagai kunci kejayaan dalam pecutan transformasi di selikuh akhir wawasan negara. Usaha untuk mengangkat Malaysia sebaris dengan ekonomi-ekonomi besar dunia telah dilaksanakan secara terus-menerus bagi memastikan kedudukan yang teguh di landasan pembangunan negara. Gerakan inovasi secara inklusif merentasi sektor awam, industri, akademia dan rakyat telah diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai satu agenda utama bagi memenuhi harapan negara dan menjamin kesejahteraan hidup. Kini, momentum pelaksanaan inovasi dilihat membuahkan hasil dalam ekosistem baharu yang mekar dan syarat dengan perubahan yang melangkaui kelaziman. Bertitik tolak daripada pengenalan CTI-PCI sebagai prinsip asas dalam sektor awam, konsep merakyatkan perkhidmatan awam turut diterapkan sebagai pendekatan baharu yang mengutamakan kehendak rakyat. Pembudayaan kreativiti dan inovasi turut memperlihatkan kesungguhan sektor awam mendepani cabaran untuk memaksimumkan penciptaan nilai awam dengan penggunaan sumber secara minimum. Anugerah Inovasi Perdana Menteri AIPM diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sebagai bukti komitmen kerajaan mengarus perdanakan inovasi dalam perkhidmatan awam. Penilaian pencalonan AIPM pada tahun ini telah melalui 3 peringkat jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa saringan di peringkat urustia serta jawatan kuasa pencalonan dan jawatan kuasa pemilihan dengan keanggotaan merentasi pelbagai sektor. Jawatan kuasa pemilihan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara meliputi pegawai-pegawai tertinggi kerajaan dan individu terkemuka sektor swasta, akademia serta badan bukan kerajaan bagi memastikan keunggulan AIPM terus terpelihara. Manakala jawatan kuasa pencalonan dengan keanggotaan terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan terpilih, institusi akademik dan badan bukan kerajaan yang berkaitan dengan bidang inovasi bertanggungjawab mengesyorkan senarai pendek calon-calon penerima kepada jawatan kuasa pemilihan. Berteraskan kepada 4 kriteria penilaian utama iaitu kreativiti, keberkesanan, relevan dan signifikan serta mengambil kira 4 prinsip strategi lautan biru kebangsaan NBOS. Impak positif yang tinggi, kos yang minimum, pelaksanaan pantas, perubahan yang mampan. Pada tahun 2014, mampu telah menerima sebanyak 122 pencalonan AIPM iaitu lebih daripada 2 kali ganda jumlah penyertaan pada tahun sebelumnya, membuktikan pelaksanaan inovasi yang semakin rancak dalam sektor awam. 7 finalis yang disenarai pendek sebagai calon penerima AIPM 2014 iaitu: pertama, Kementerian Kesihatan Malaysia merakyatkan perkhidmatan kesihatan demi menjamin kesejahteraan. Kedua, Transformasi Sungai Melaka, suntikan nafas baharu ikon Melaka Bandar Bersejarah. Ketiga, Pusat Transformasi Bandar UTC, horizon baharu penyampaian perkhidmatan. Keempat, Majlis Kanser Nasional Makna, menyemara empati, merealisasi makna kehidupan. Kelima, kad diskaun Satu Malaysia mengutamakan faedah kepada rakyat. Keenam, Majlis Bandaraya Petaling Jaya menggalak penyertaan komuniti ke arah bandaraya hijau berkarbon rendah. Ketujuh, Majlis Perbandaran Seberang Perai mendahului keluk pembaharuan melalui penyelesaian teknologi dan interaksi sosial. Penerima anugerah akan membawa pulang sebuah trofi, sijil dan ganjaran wang tunai RM1 juta. AIPM 2014 melestarikan inovasi, memartabatkan transformasi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pagi ini juga turut mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Mas Yew Keong, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Rohani bin Haji Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu pada pagi ini, iaitu ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak,
Perdana Menteri. Majlis dengan hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Berhormat Datuk Mas Yew Keong, Menteri Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Datuk Seri Rohani, Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Yang berbahagia Tan Sri Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Zabidi, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Wirau Makasih, Ketua Pengarah Mampu, Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat sama-sama di Majlis Anugerah Inovasi Perdana Menteri 2014. Saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Tan Sri Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, di atas kegigihan beliau menyemarakkan budaya inovasi dalam sektor awam. Saya juga mengucapkan terima kasih pada unit pemodenan, tadbiran serta perancangan pengurusan Malaysia Mampu atas komitmen yang tinggi dalam menjayakan majlis ini. Tema majlis kita pada hari ini pada kali ini ialah melestarikan inovasi, memartabatkan transformasi. Kebelakangan ini kita dapat melihat di bawah payung dasar transformasi negara bagaimana kejayaan yang telah dicipta oleh kita, termasuklah di mana world ranking kita dalam oleh berbagai pihak telah memperlihatkan peningkatan yang begitu membanggakan. Yang terbaru ialah World Competitive Index, di mana daripada 24, kini kita menjadi negara ke-20 yang paling kompetitif di dunia. Pencapaian perkembangan ekonomi negara juga boleh dikatakan begitu menggalakkan, di mana dalam separuh pertama tahun 2014, Malaysia telah muncul sebagai negara di mana pertumbuhan ekonominya paling tinggi di ASEAN. Ini satu lagi kejayaan yang sama-sama kita banggakan. Hari ini saya nak bercakap tentang bagaimana kita boleh membawa transformasi melalui dasar transformasi negara itu dan seterusnya inovasi yang mana kesannya boleh dirasai oleh rakyat. Di sini letaknya konsep inovasi sosial. Kerana kalau kita sebut tentang inovasi, banyak yang melihat kepada inovasi dari segi R&D, inovasi dari segi produk, inovasi dari segi commercialization. Tetapi social innovation merupakan satu cabang yang membawa kesan inovasi itu kepada rakyat. Oleh itu, saya nak sebut hari ini beberapa ciri penting inovasi sosial. Saya ambil dua saja. Pertama, inovasi sosial menerusi pendekatan eksperimen. Penciptaan idea-idea baru dibahaskan, dieksperimentasi, dicipta prototip dan projek perintis dilaksanakan tanpa perlu takut kepada percubaan yang berulang dan kegagalan bagi mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh itu, saya ingin menyarankan agar sektor awam mewujudkan makmal inovasi
yang mana boleh dianggapkan sebagai safe space di setiap agensi dengan mengadaptasi pendekatan eksperimen itu sebelum sesuatu inisiatif dilaksanakan sepenuhnya. Kedua, memperluas saluran dan akses rakyat sebagai pengguna perkhidmatan untuk menyatakan kehendak rakyat, expectation mereka terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan. Ini sangat penting. Ini selari dengan konsep kita turun padang, tetapi kita boleh gunakan juga social media antaranya untuk mendapatkan apakah sebenarnya kehendak rakyat dan apakah expectation rakyat terhadap perkhidmatan kerajaan. Dengan cara seperti ini, kita akan dapat menentukan penyampaian perkhidmatan kerajaan bukan sahaja lebih efisien tetapi akan memberi kepuasan yang lebih tinggi kepada rakyat. Inilah dua perkara yang saya nak sebutkan di sini dan mudah-mudahan majlis kita pada hari ini akan merupakan satu lagi bukti bahawa inovasi akan terus digarap, akan terus diberi sokongan dan akan jadi salah satu daripada agenda penting oleh kerajaan. Terima kasih pada semua pihak dan dengan sukacitanya saya melancarkan Majlis Anugerah Inovasi Perdana 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dengan hormatnya dimohon untuk terus berada di atas pentas bagi penyampaian anugerah.